Now, saya nak bongkarkan rahsia emas yang saya tahu sewaktu saya mula-mula start research pasal emas. Tuan-tuan, saya banyak membaca buku yang ditulis oleh manusia. Dan kebanyakan daripada buku-buku saya datang daripada US dan daripada penulis-penulis daripada Europe. Penulis-penulis luar negara. Sebab apa? Di luar negara macam US, dekat Europe, negara-negara ini mereka ada sejarah menggunakan mata wang emas. Contohnya US, mereka ada sejarah menggunakan coin, gold coin and silver coin sebagai duit legal tender. Jadi dengan kata lain, dia orang ada sejarah. Sebab tu banyak buku-buku tentang emas ni ditulis oleh penulis-penulis daripada US, daripada UK, daripada bahagian-bahagian Eropah. Tetapi dekat Malaysia ni penulis-penulis tentang emas, buku emas ni dia tak berapa banyak. Nombor satu sebab kita tidak banyak sejarah, real sejarah dengan emas dengan perak sebagai mata wang. Yang ada pun cuma negeri Kelantan yang keluarkan dinar emas, perak, tapi it's not a legal tender. That's why dia punya knowledge tu kurang. Jadi bila saya banyak membaca buku-buku daripada luar negara, akhirnya saya datang dalam otak saya, syukur, cuba you cari dalam Al-Quran, ada tak emas ini disebut dalam Quran? Takkan emas ni manusia saja yang sebut? Allah Ta'ala tak sebut. Allah Ta'ala ialah pencipta emas. Jadi dengan kata lain saya kata, betul juga. Kalau emas ni diciptakan oleh Allah, cuba buat research pasal emas dalam Quran, ada ke tidak? Tuan-tuan, bila saya buka tafsir Al-Quran dan saya cari perkataan-perkataan emas, ayat-ayat tentang emas, saya sangat terkejut. Rupa-rupanya Allah Ta'ala dan dalam Al-Quran memang membongkarkan rahsia emas. Tuan-tuan, dalam Quran tuan-tuan ada perkataan emas dan bukannya satu tempat, banyak tempat, lebih daripada 10 ayat. Allah Ta'ala bongkarkan rahsia emas. Antaranya ialah bahan binaan di dalam syurga. Tuan-tuan, bahan binaan di dalam syurga adalah emas, perak, mutiara. Dengan kata lain, emas ni bukan benda yang berharga wujud di dunia sahaja, tetapi di akhirat itu adalah bahan binaan untuk orang yang masuk ke dalam syurga, penghuni syurga. Jadi dengan kata lain, Allah Ta'ala mengiktiraf emas ini martabatnya sangat tinggi. Value is very high, dunia akhirat. Okay. Kemudian, pinggan-pinggan mangkuk, pinggan cawan minum di penghuni syurga diperbuat daripada emas. Emas lagi. Tuan-tuan. Kemudian, itu satu. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 14, dijadikan indah kepada manusia, kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak berpikul-pikul dari emas dan perak. Allah Ta'ala mengiktiraf emas ini sebagai harta manusia yang manusia suka padanya, dan manusia ni hatinya, nafsunya suka kepada emas. Jadi sekiranya tuan-tuan heran, kenapa bila aku simpan emas, aku ketagih? Kenapa bila aku simpan emas, aku rasa seronok? Kenapa bila pegang emas, tuan-tuan, bila tuan-tuan pegang emas, tuan-tuan rasa teruja? Tuan-tuan heran kenapa? Jawapannya senang saja. Allah Ta'ala dah cakap, wahai manusia, sesungguhnya aku dah letak dalam hati kamu ini suka kepada perempuan. Contoh, kenapa orang lelaki suka perempuan tanpa perlu diajar? Mak saya tak pernah ajar pun, syukur nanti engkau dah besar, engkau carilah perempuan. Mak saya tak pernah ajar. In fact, saya pun tahu, tak pernah saya jumpa mak bapak yang ajar anak lelaki dia, nanti kau besar, kau kena suka perempuan. Benda tu tak payah ajar tuan-tuan. Bila budak tu membesar, dia akan datang fitrah. Hatinya automatik suka kepada perempuan. Jadi kalau lelaki suka perempuan, kita panggil apa? Fitrah dia. Fitrah maksudnya normal. Jadi Allah Ta'ala dah letak dalam hati manusia itu fitrah suka emas. Jadi kalau tuan-tuan pegang emas, tuan-tuan rasa suka, tuan-tuan rasa teruja, tuan-tuan rasa seronok, tuan-tuan rasa aura, sebenarnya itu adalah fitrah yang telah diletakkan oleh Allah Ta'ala. That's why tuan-tuan tak faham. Tiba-tiba tuan-tuan rasa suka. Contoh, lelaki suka perempuan, tuan-tuan boleh faham macam mana, kenapa kita boleh suka lelaki suka perempuan? Perempuan yang cantik suka.
Kita pun tak faham, tiba-tiba rasa seronok je, seronok kan. Sama juga dengan emas ni. So malam ni kita cerita kenapa manusia suka kepada emas. Itu adalah fitrah, Tuhan dah letak. Jadi jawapannya ada dalam Quran tuan-tuan.